Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam, selamat petang, selamat beristirahat di hujung minggu, hari Sabtu, hari itu kepada kawan-kawan semua. Alhamdulillah lah, kita dah melalui pasal-pasal bukan pasal malam. Pasal-pasal tertentu, pasal-pasal kesusahan dalam COVID. Ini tu pasal PKP, lepas saya PKPB. Alhamdulillah, terima kasih. Minta maaf lah saya ambil siaran 2-3 hari tu disebabkan oleh faktor-faktor lah. Bila dah habis PKP, jadi kita terpaksa untuk pergi ke kerja kehidupan kita seharian. Kita pun ada kerja-kerja hakiki. Kadang-kadang bila dah masuk kerja hakiki tu, kadang-kadang sampai masa ya keluar daripada apa yang sepatutnya. Jadi siap nak sampai. Terima kasih kepada yang menonton. Harap share dengan kawan-kawan semua. Salam Lena, terima kasih. Jamali, Romi Rom, salam informasi. Terima kasih, salam informasi daripada Tuaran. Oh, ada orang daripada Tuaran. Siapa daripada Tuaran ni? Tuaran Sabah. Oh, Mama Rock. Okay, terima kasih. Mehdi, salam. Terus share. Terima kasih. Fini dari Sabah. Dari Kuantan juga, terima kasih. Boleh faham tak orang di Kelakar aku tahu ke? Malam tu insya-Allah untuk yang apa nama, bagi yang datang ke sini bukan orang Sarawak, so kita akan ada live pukul 10.30 pada malam ini. Pukul 10.30 kita akan menyentuh beberapa persoalan, terutama mengenai benda-benda yang berkaitan yang sewaktu dengan masa sekarang ni lah. Dan juga situasi Mahathir yang kita tahu sekarang ini dalam keadaan senyap, tetapi sesuatu sedang berlaku. Okey, so sekarang ni kita balik kepada edisi Sarawak. Terima kasih. Okey, jadi dalam keadaan yang ada kini tu, kita kena faham situasi pilihan raya negeri akan berlangsung sikit lama lagi, dan kita mendapat maklumat bahawa semua parti termasuk PKR, DAP, termasuklah Amanah, termasuklah GPS, PSB dah mula mencari-cari calon untuk pertandingan pilihan raya ke-12, negeri yang ke-12 yang akan datang tu. Persaingan yang kita nanggar kali tu agak menarik disebabkannya macam kami selalu madah benda tu. Persaingan di antara parti-parti yang orang kenal. Nya berbeza marik. Macam mun kita bayangkan BN tu macam Usain Bolt. Tetapi dak lain tu semua pelari 100 meter daripada Malaysia. Walaupun semua laju, tapi siapa ngalah Usain Bolt. Sebabnya international pun level. Jadi BN ke daerah mari. Isunya, bila BN dah sedar sejak April daripada 2018, kita dapati bahawa GPS pun ranking semakin menurun. Orang mengenali GPS. Kita kena faham, di Sarawak, di Malaysia, politiknya adalah mengenali logo. Nyesik kenal pun calon, nyesik kenal pun orang. Kebanyakan tempat, dia nyesik kenal pun siapa orangnya. Dia kenal hanya calon dan hanya logo. Ada tempat, bukan kami pada sedar, ada tempatnya nangga orang. Ada tempatnya nangga orang. Tetapi kebanyakan masanya berdasarkan kepada logo. Dan sekiranya pembangkang pandai main manipulasikan isu tu, nya pandai nak main benda-benda tu, maka nya boleh terbalitkan keyakinan rakyat kepada logo yang ada. Logo GPS for example, mun kita pergi nangga di kawasan pedalaman, daripada segi kemampuan sidak GPS untuk menterjemahkan pengenalan parti dia kepada orang tempatan adalah amat lemah. Dia tahu bahawa GPS tu adalah parti pemerintah. Okey, ya, dia tahu, nya tak ada masalah. Cuma bila dah masuk bertandingnya madah orang kebanyakannya madah parti pemerintah kita tu masih lagi sidak BN kan madah. Dak Barisan Nasional masih. Sebab yang nangga muka Abang Jo, muka Barisan Nasional, yang nangga muka Masing, muka Barisan Nasional, yang nangga muka Nancy Sukri, muka orang Barisan Nasional, yang nangga muka Michael Manyin, muka orang Barisan Nasional. Jadi madah tu parti Barisan Nasional tu parti Dacin katanya madah. Jadi yang bertanding tu akan datang tu parti Dacin. Tapi bila kam hari pemilihan, hari pengundian, mun katakanlah dalam keadaan kini tu pembangkang pandai manipulasikan keadaan, berkemungkinan besar orang kampung akan tahu ia adalah parti pemerintah. Ada kemungkinan yang anggap ia parti bebas. Mun sekiranya kami pada mun tadi, mun sekiranya pembangkang pandai main situasi tu. Isunya, adakah pembangkang pandai main situasi yang ada kini tu? Kami nangga dalam keadaan dan situasi yang ada, dalam senario politik yang ada, kami si nampak benda tu berlaku. Kami si nampak bahawa pembangkang pandai ambil kesempatan di atas benda yang berlaku.
Dan dia si tahu macam ni cara untuk nak ngembak benda tu ke depan. Macam ni cara dia nak memanipulasikan logo yang ada. Kami madah dalam keadaan yang ada semua, yang logo paling dikenali oleh pengundi adalah DAP dengan PKR. Dua logo tu DAP dengan PKR adalah logo yang paling dikenali. Amanah baru masuk pilihan raya negeri Sarawak tu untuk kali yang kedua. Tu this is the second term. 2016 was the first one. Tu adalah the second one. Jadi bila dia masuk untuk the second one, kami si mengharapkan apa-apa buat amanah. Munya dapat munya si hilang deposit pun dah kira bagus. Bagi kami munya hilang deposit pun dah kira bagus. And to be honest, tu kita cerita reality, jangan tak orang terasa hati. To be honest, sebenarnya peluang amanah atau bersatu untuk bertanding di Sarawak tu dan menang adalah amat tipis dalam keadaan yang ada kini tu. Sebab bagi kami sebab mun amanah mau bertapak juga sebenarnya nya perlukan dana yang besar, nya perlukan impact yang besar, nya perlukan orang yang besar. Kami nampak lagi orang amanah di Sarawak yang boleh ngembak amanah ke depan. Kami kenal lah orang amanah, bukan orang lain, orang kita pun juga, kawan-kawan kita pun juga. Tetapi kita bukan setakat nak nanggal logonya, kita bukan nak setakat berpaut kepada glamour Mat Sabu, glamour Khalid Samad, glamour Sidak Salahuddin Ayub. Kita bukan nak setakat bergantung dengan glamour orang-orang di Semenanjung. Siapa orang amanah on the ground yang dikenali orang di seluruh kawasan-kawasan amanah? Siapa pimpinan? Kami pun simple soalan kami nak yang. Siapa pimpinan tertinggi amanah kini tok di Sarawak? Siapa dapat jawab? Siapa pimpinan tertinggi di Sarawak kini tok untuk amanah, parti amanah? Mun kami nyebut PKR, kita orang boleh badah Larry Seng. Mun kami nyebut DAP, kita orang boleh badah Chong Chen Jen. Tapi amanah siapa? Bagi yang dalam parti pun, parti politik pun bukan amanah, parti politik PKR atau DAP pun, belum tentunya boleh nyebut siapa orang di dalam parti amanah yang memimpin kini tu. Kenapa? Sebab ialah kami mana ni. Sebenarnya di Sarawak tu, secara keseluruhannya, kita tu sebenarnya ketandusan pemimpin yang boleh ke depan, yang boleh untuk nak ngembak politik Sarawak tu ke depan menjadi barisan alternatif kepada BN. Menjadi barisan alternatif kepada GPS. Kita sedar satu figura, a figure, seorang yang boleh ke depan, orang Sarawak yang berkarisma, yang ada ilmu, yang mempunyai pemikiran yang bijak, yang boleh ke depan untuk memimpin orang-orang lain, memimpin parti-parti lain ke depan, yang boleh dilihat oleh rakyat Sarawak, se-Ontario Sarawak, yang boleh diambil dan diangkat oleh dia sebagai toklah pemimpin kami orang. Contohnya orang ninggal Tok Nan mari. Ya, contoh terbaik. Nya jadi pemimpin, nya jadi Ketua Menteri Sarawak daripada 2014. Walaupun politiknya lama, berpuluh tahunnya. Tapi Ketua Menteri Sarawak 2014, kemudian dia meninggal tahun 2017 salah ambil. 16-17. Si lama. Tetapi dalam tempoh masa yang singkatnya, daripada utara sampai ke selatan, semua kaum, sik kira siapa, semua parti, sik kira siapa parti, DAP kah, PKR kah, orang-orangnya kah, mengkagumi kepimpinan Tok Nan. Dapat sik kita melahirkan orang ke daerah? Ya persoalannya. Dapat sik kita melahirkan figura ke daerah? Ya persoalannya. Sebab ya bila kami madah, dalam keadaan dan situasi yang ada kini tu, parti pembangkang gagal nak melahirkan figura yang kita nak embak. Ada orang madah kami, jangan kita nganuk baru bian ni, jangan kita nganuk sidak Willy Mongin, Ali Biju, Rami Dayak ditolongnya. Kami madah, mun hal nulung tu bukan kata Willy Mongin, Ali Biju, dah BN nya pun lagi banyak nulung. Tu bukan masalah nulung. Tu masalahnya kita madah ketidakmampuan kita menghasilkan figura-figura, figure-figure, idola-idola. Bukan idola, kami suka dengan pakai perkataan idola. Kami lebih suka pakai perkataan figura, figure. Figure yang boleh diikut, yang boleh ditangga oleh rakyat Sarawak dan rakyat Sarawak akan madah, tok lah orang yang aku akan ikut. Sebab apa? Kita selalu madah, BN tok si bagus. GPS tok si bagus. JPN tok macam tok. GPS tok malah ke datuk. GPS tok ke datuk. Okey. Mun GPS yang si bagus, siapa yang bagus? Ini soalannya. Mun GPS saya jadi, siapa dapat ganti GPS? Mun GPS saya sip ani memerintah, siapa yang dapat menggantikan GPS? Siapa? Siapa yang dapat ganti GPS? Dingkah kita calonnya. Siapa calonnya? Apa kebolehannya? Apa kemampuannya? Macam ni dia berfikir. Siapa timnya? Nya bukan individu. Sebab ya dalam parti politik, dalam kita berlawan dalam politik, kita sih boleh kelakar tentang individu. And individu is just one person. Kita ada 82 dun.
Di seluruh Sarawak, kita ada 82 dun. Kita ambil lah yang menang, katalah majoriti, nak menang majoriti, 82 bagi 2, 41. Ambil 42 dun. 42 ahli Dewan Undangan Negeri. Siapa adanya? Apa kebolehan adanya? Apa kemampuan adanya? Kami pada tahun 2019 dan 2020, dalam bajet Sarawak 2020, tim Adil 13, kami pun tim, telah menghantar satu bajet alternatif kepada kerajaan negeri Sarawak sebelum bajet 2020 dibentangkan. Kami akan kah dalam Facebook, kami dah pernah kah dalam Facebook page, bajet alternatif yang kami orang, my team, bukan kami, me and my team, kami orang come up with alternative budget. And bila kami nanggar bajet, kami yang diserahkan, I think seminggu sebelum pembentangan bajet negeri Sarawak. And then lepasnya bila pembentangan bajet di Sarawak, ada mungkin kebetulan. Kami ngaku, kami claim bahawa kerana bajet kami lah ni. Tetapi, ada benda yang disebut di dalam bajet kerajaan negeri, ada di dalam bajet kami orang. Nak membuktikan apa? Bahawa sebenarnya kita ada figure. Kita ada orang yang pandai. Tapi kita pernah menonjolkannya dalam bentuk satu dasar yang boleh dilihat oleh rakyat. Kita tu dilihat berpecah-pecah. Orang utara, orang selatan. Kita ada satu figure, satu pemimpin yang boleh ke depan, yang boleh madah. Tok, tim aku, and this is what we are offering. Rakyat Sarawak memerlukan satu jaminan yang nak berubah. Manusia lah, any change, apa-apa perubahan. Mungkin kita nak berubah daripada satu benda yang kita dah biasa kepada benda yang kita biasa, kita perlukan jaminan bahawa benda yang kita nak ubah adalah lebih bagus daripada benda yang kita asalnya. Mungkin daripada asalnya kita bagus, kita biasa, and then kita change to another one, it must be equal or better. Equal tu pun berapa bagusnya, mesti better. Mesti lebih bagus. Cuma persoalannya, okey, mungkin aku nak ngundi PKR, aku nak ngundi DAP, aku nak ngundi parti sekian. Apa yang dapatnya? Apa bagusnya? Okey, Datuk Jahit, yang ambil duit, yang songlap duit, yang ambil balak, yang ambil tanah NCR. Okey, PKR, DAP, Pakatan Harapan, apa tawaran kita? Apa manifesto kita? Kita sampai kini tu si datang dengan manifesto lagi. Kami pada PRN ke 2000 bukan 16, sebelum PRN 16, sebelum PRN 2016. PRN ke 10, kami pun pernah nulis manifesto Masaya Pakatan Rakyat atau Barisan Alternatif, mesti ingat. Kami nulis manifesto untuk pimpinan-pimpinan di Sarawak, pembangkang di Sarawak Masaya. Tapi apabila kami hantar kepada pimpinan, manifesto isi dipakai. Okey, set dah hal. Si mau pakai manifesto kami pun set dah hal. Tapi come up with a manifesto. Datang dengan manifesto. Come up with a manifesto. Okey, you menjadi kerajaan, apa yang you akan maulah? Apa alternatif yang maulah lebih bagus daripada kerajaan yang ada kini tu? Apa you pun saranan? Contohnya dalam masalah air. Okey, bila di Sarawak tu, kita menghadapi masalah air yang kronik. Suka atau nisi, kita menghadapi masalah air terawat yang kronik. Definisi World Health Organization, WHO, untuk sebuah negara maju memerlukan bahawa sekurang-kurangnya 95% ke atas penduduk di kawasan dia mesti mendapat air terawat. Ia adalah definisi WHO pun requirement. Di kawasan bandar, mesti 99.9% kawasan bandar mesti mempunyai air terawat. Di luar bandar, sekurang-kurangnya 80-90% ke atas mesti mempunyai air terawat. Mun sekiranya sedak air terawat, maka dengan kita boleh katakan negara yang belum lagi mencapai ke tahap maju. Mun kami macam berita itu, si tahu kami sedang berita penuh. Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar Madah, nak menyelesaikan air Kelantan 30-40 tahun kali baru selesai. Ya, orang menteri kelakar ke daya. Mun di Sarawak berapa puluh tahun lagi. SAWAS, Sarawak Water Alternative pun sistem dicipta, dipolah oleh Stephen Rundi Untom, Menteri Alam Sekitar, bukan Alam Sekitar, Menteri berkaitan dengan sumber manusia itulah.
pembangunan luar bandar tu, dia dah mula sawas tu for so many years. In fact, last year atau this year, they already got a budget of almost 3 billion. 3 bilion budget untuk tahun tu. Untuk hal air alternatif saja. Tetapi bila kita kelakar hal air alternatif, akhirnya apa yang berlaku? Kampung tetap siap air. Kita dengar di Lawas. Masalah air dihadapi di Lawas. Kita dengar di kawasan contohnya kampung budak di Seribas, kita kata. Kita kelakar, kita dengar kampung di Sebuyo. Ada orang hantar gambar kami di Sebuyo, kampung di Sebuyo. Masalah air masih dihadapi. Ya, disebut oleh Abang Jo Madah, bahawa kita pun pemimpin kita 5 juta 5 juta seorang adun dapat peruntukan 5 juta. Mun 5 juta si dapat menyelesai masalah air, si guna kita hal juta-juta. Kita boleh spend 1 billion untuk digital economy. Kita boleh spend 5 billion in total untuk digital economy. Kena kita susah nak spend billion of dollars untuk menyelesaikan masalah air dan juga susah untuk menyelesaikan masalah electricity. Benda paling asas dalam pentadbiran sebuah negara, dalam kita nak menghadapi negara maju, dalam nak menjadikan Sarawak tu negeri maju, kita susah nak menyelesaikan masalah paling asas. Masalah apa? Masalah air, masalah api. Tahun 2020 pun kita masih lagi kelakar hal api, hal air. Tahun 2020 kita masih lagi kelakar hal pipe buka jadi keluar angin. Tahun 2020 kita masih lagi kelakar hal bila air pipe dibuka keluar air warna air teh tarik. Tu tahun 2020 bukan tahun 1963, tu bukan tahun 1970-an, tu bukan tahun 1980-an. Alasannya apa? Sarawak tak besar. Mun Sarawak tak besar, yang you si mampu nak membangunkan Sarawak, letak jawatan atau si payah lagi jadi pemimpin. Ya je. Sarawak tu mempunyai gaji adun dan ahli Dewan Undangan Negeri paling tinggi di Malaysia adalah di Sarawak. 20 lebih ribu gaji adunnya. Belum kita cerita gaji menteri kanan, belum. Gaji adunnya je 20 lebih ribu. Jadi adun kaya rakyat macam ni. Rakyat macam ni. Kita ada 31 bilion reserve tunai. PKP pun kita dapat nak membantu rakyat untuk makan benda paling basic. Sehingga kan ada di antara rakyat kita yang mampu nak makan dalam 2-3 bulan yang dapat cari pendapatan. Kena. Ya, persoalan-persoalan kita kena tanyakan. Di kawasan-kawasan pedalaman kita Madah, kita ada sumber tanah yang besar. Sumber tanah yang terlalu besar. Kita ada minyak, balak, tolak tepi lah. Kita ada sumber tanah yang terlalu besar. And yet, kita dapat nak securekan food security kita pun. Kita ada hutan, kita ada laut, kita ada gunung, kita ada air terjun. Kita ada apa yang Sabah ada, tetapi Sabah lagi maju pelancongannya berbanding dengan negeri kita. Kenapa? Siapa Menteri Pelancongan? Munsik Karim. Because pemimpin GPS otaknya dah tepu. Nyasik dapat lagi nak memikir apa aku nak pola untuk rakyat. Saya dah lah. Bawa macam berita tadi, utusan Borneo lah, apalah utusan Sarawak lah macam. Dengar-dengar, YB datang pecah tanah. YB datang merasmikan projek. YB datang molah tu. YB datang molah ya. Tiap-tiap tahun. Tiap-tiap kali nak pilihan raya, YB datang pecah tu. YB datang pecah ya. Tapi cerita yang sama akan berulang balik. Kena benda-benda basic seperti jeraya, seperti api, pekerjaan. Benda-benda kerajaan negeri dapat selesaikan. 2.6 juta penduduk dengan jumlah sumber asli yang terlalu besar. Dengan minyak yang banyak, dengan balak, dengan sumber tanah yang besar. Kita pun keluasan negeri Sarawak tu, munsik salah kami, 270,000 kilometer persegi. Munsik salah kami, kena cek balik Google. Bukan 200, ke 127,000 kilometer persegi. Luas. Almost, atau luas sikit daripada Semenanjung. Tetapi, kita mampu untuk menghasilkan food security untuk negara kita, negeri kita pun. Tulak tepi Semenanjung lah. Negeri kita pun, kita mampu nak menghasilkan makanan untuk penduduk negeri kita pun. Bayangkan, mun kita pernah dulu marik, adik ipar, bapak mertua adik ni. Bapak mertua adik kami tu nya kerja Jabatan Pertanian. Dia pernah mencadangkan bahawa kita perlu ada sistem satu sistem padi, satu sawah padi yang cukup untuk food security bagi seluruh penduduk Sarawak. Cadangan dah keluar, dah dipropose, dah dihantar kepada kerajaan negeri. Tapi benda asyik pernah get through. Kena.
Sebab bila benda yang melibatkan rakyat, untungnya si nampak cepat, susah nak mula. Cuba untung nampak cepat. Apa untung nampak cepat? Digital ekonomi. Apa digital ekonomi? Mun kau naik sikit tower, berapa komisen kau boleh dapat daripada siapa? Benar? Mun kau kah server sikit, berapa komisen koni kau boleh dapat siapa? Ya cepat. Solar, berapa komisen kau boleh dapat siapa? Ya cepat. Ya laju dia nak mula. Mun solar berapa? Solar 3 bilion. Okey, mun daripada siapa komisen sekian-sekian. Ya laju. Sebab apa? Koni boleh dapat cepat. Mun nak mula sawah tu susah. Kita nak kena kaji lagi, nak berbagi dengan orang kampung kelak senang, susah. Susahlah benda yang kos ya. Bagus lagi kita mula digital ekonomi. Tiga go. Bagus lagi kita mula LRT. Bagus lagi kita mula ART. Oh, dia ya cepat dia dapat projek kan. Engkau tiang, ambil tanah, dah dapat komisen. Kita nak mula pertanian tu susah. Pelancongan tu apa pelancongan? Kami ada kawan seorang di ya Allah, malah tu gugut saja benda tu. Kami ada kawan seorang meninggal lah pok. Kita sedekahkan Fatihah kepada kawan kita tu, meninggalnya. Nya tu ada homestay, nya selalu komplain. Kami juga selalu dengarnya nyo. Di kawasan Batang Sadong. Batang Sadong kah nampaknya salah kami. Nya ada homestay tanya ada. Homestay-nya ada tapi air sida. Selalunya komplain mari. Omaruddin, orang meninggal Omaruddin. Dangnya setia ngikut kami orang mari. Tapi yalah. Amadah umurnya si panjang. Umurnya si panjang. Tapi kami nanggap usahanya. Nya antara orang yang kuat melawan masa ya, madah kami ada homestay. Tapi homestay kami saya daik. Macam ni orang nak datang katanya madah. Kita kelakar nak memajukan pelancongan. Berilah kita dengan kami orang 1 juta pun. Kacakkan homestay kami orang. Tapi mun homestay kami orang saya daik. Siapa nak datang ke tempat kedai katanya madah. Malu je orang-orang nak datang kita. Kita pun nak terpaksa berangkat baldi. Macam ni lah. Sebab apa? Benda yang paling basic kita si dapat selesaikan. Benda yang paling asas kita si dapat selesaikan. Oh, jadi macam ni lah nak menyelesaikan. Iyalah kami madah tadi, hal pembangkang. Company kami mula water treatment, alternative water treatment. Mun pembangkang mau datang jumpa kami, come. Let's us discuss. Mun kerajaan negeri Sarawak nak jumpa kami, come. Let us discuss. Macam ni kami orang menyelesaikan masalah air alternatif di kawasan pedalaman. Jadi nak madah kami orang, yalah it's my company. Kami pun company. So what? Mun kita orang mau, let's come. Oh, business lah tu is. No business. I'm a businessman. Kita nak mula kedai ni. But my point is, there are solutions. Ada penyelesaian di luar tu. Ada yang bagus. Banyak yang si bagus. Tapi which one? Carilah yang expert. Carilah yang pakar. Janganlah cari dengan orang-orang yang koni-koni je. Mun koni je. Nya kan, tu bagus tu. Tu bagus. Kau ambil kowe je lah. Kowe lagi bagus. Ya, water filter bukan water treatment pun. Salah ke pun konsepnya. Berbalik kepada cerita kita tadi. Mun kita kelakar hal pembangkang. Sebab kami madah, kami kelakar hal pembangkang. Kami kelakar hal DAP, kami kelakar hal PKR, kami kelakar hal PSB, kami kelakar hal parti-parti pembangkang yang ada di negara kita tu. My question is simple. Di negeri kita lah, boleh sebut negara. Di negeri kita. My question is simple. Terutama sebab kami tu orang PKR. Kami terang-terang madah kami tu orang PKR. Tapi kami ahli biasa. Kami si ada jawatan. Kami si megang apa-apa. Kami cuma ahli biasa yang menyuarakan pendapat. Didengar daripada akar umbi. My question is simple. So, mun you rasa you boleh merintah Sarawak, apa yang you boleh offer kepada rakyat negeri Sarawak? Apa yang you boleh offer kepada rakyat negeri Sarawak sebagai alternatif? Apa benda? Manifesto kah? Kita ada macam bajet alternatif kah? Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bajet alternatif yang kami Adil 13 akan mula bajet alternatif 2021 sekali lagi untuk tahun tu, insya-Allah. Kita bajet akan berlaku sekitar November, Oktober, November, November. Tahun lepas 4 ke 5 November, lebih kurang tempoh lah. Pada tahun tu dan pada start bulan 8, 9, 10, 11. Bulan 9 kelak atau bulan 10 kami akan start minta kepada rakyat Sarawak supaya menyatakan apa yang dia mau tangga di dalam bajet negeri Sarawak. Dan kami akan compilekan dalam bentuk bajet alternatif dan kami akan hantar kepada Ketua Menteri Sarawak secara personal. Bunyi simuk jumpa dengan kami akan hantar kepadanya pun seusahanya. Siapa-siapalah. Tahun lepas kami orang dah mula. Kami orang hantar. Diwakili oleh saudari Lily daripada Kanawit.
diwakili oleh saudara David He daripada Stampin, Bandar Kuching, diwakili juga oleh ahli-ahli Parti Keadilan Rakyat kawasan Petrajaya, yang rami-rami masa saya datang pergi untuk menghantar memorandum kepada masa saya TYT, Ketua Menteri Sarawak Abang Jo. Tapi Abang Jo Sekda diterima dengan baik oleh apa saya ingat siapa, tapi diterima dengan baik oleh pembantunya, bukan pembantu lah, kira someone yang kami rasanya akan dah nyerahkan kepada Abang Jo. Abang Jo macam asyik macam ya cerita lain. But our point is, we do have the alternative. We have the capability. Kita ada capacity. Kita ada kemampuan. Kita ada kemahiran sebenarnya untuk nak molah benda yang raya. Tetapi rakyat Sarawak si nampak. Rakyat Sarawak si tahu ke sini hala tuju yang kita nak embak. Ke sini kita nak ngembak Sarawak tu sebenarnya. Apa penyelesaian alternatif? Okey, kita kelakar hal contohnya tanah NCR diambil. So, okay, so fine. Mun you jadi pemerintah, apa you boleh mula dengan tanah NCR? NCR tu you boleh mula apa? Kita kena faham, NCR tu bukannya macam tanah biasa. When you start giving NCR pun title, you cannot do anything. You boleh mula commercial pun atas tanah ya. So, you kena convincekan dengan rakyat. So, then what? 11,000 hektar, 20,000 hektar, 50,000 hektar. Whatever amount yang you merit dengan penduduk di kampung, di rumah panjang ataupun di kawasan ya. Meaning to say they can't do anything. Dia nyasik boleh jual, nyasik boleh split, nyasik boleh mula apa-apa. It's a preserved area. Kita kena terangkan kepada rakyat. Okay, katalah you nak berit dengan juga. So, what's the alternative? So, macam ni daripada segi air. Macam ni daripada segi electricity, pekerjaan. So, what is your manifesto? How are you planning to do it? Adalah satu parti politik Tok Madah. Oh, setiap bulan kelak kita akan merit dengan rakyat Sarawak RM100 di dalam akaun. For me, that is not very practical to do. Jangan belit. Jangan kita ialah teorinya nyaman lah. Kita madah nak merit duit dengan orang tak nak. Oh, setiap orang dapat RM100 setiap bulan. But there will be a problem. Number one problem akan berlaku laziness. Kemalasan. Apabila terlalu banyak gila perks kepada rakyat. Kemalasan. Apabila berlaku perks kepada rakyat. Kerana kemalasan, semua orang dapat. Orang kaya. Orang yang sibuk kerja. Orang yang malas nak kerja. Jadinya harap banyak bantuan dia lah. Penagih dadah. Jadinya harap bantuan. So, contoh, kita boleh nanggap contoh-contoh di negara Eropah. Example, kita nanggap di UK, for example. Nya akan merit bantuan, zaman kami marik lah, £400 setiap bulan. Lebih kurang, kita kali dengan 5 masa saya, lebih kurang dalam RM2,000. Tapi janganlah merit RM2,000. Mungkin kita merit certain amount. Kepada mereka yang dibuang kerja, tetapi aktif mencari kerja. Nya dibuang kerja ataupun nya dah grad tapi nya aktif mencari kerja. So macam ni kita nak tahu nya aktif mencari kerja, nya hantar resume, nya pergi interview. Jadi every month sebelum nya claim, nya mesti buktikan, tok aku pun interview, tok aku pun resume, aku hantar company tu. Dan randomly sida sida kebajikan akan call company tu untuk verify bahawa betul nya tu ada yang cari kerja. Daripada siap, baru kerajaan masukkan duit untuk memastikan supaya nya cari kerja dan nya boleh sustain hidupnya for the next few months. Jadi orang kena macam tu contoh yang kita boleh offer. Jadi masuk ke dalam manifesto kita. Kita boleh offer pekerjaan. Okey, macam ni kita offer pekerjaan. Mun orang siap pelabur asing si mau datang ke Sarawak. Macam ni kita nak offer pekerjaan. Contohnya kita boleh bangunkan industri pelancongan. Bila kita bangunkan industri pelancongan, macam terima kasih Abang Azman, Zain Azman pada kami. Bila kita increase industri pelancongan, nya bukan setakat tempat yang kacak. Banyak peluang pekerjaan. Contoh apa? Orang mau nyewa kereta, orang mau nyewa homestay, orang mau nyewa tour guide, orang mau nyewa contohnya macam jet ski ke, kan? Mun kita di tepi laut. Mungkin juga orang mau nyewa kawasan pelancongan dan sebagainya. So, daripada pelancongan tu, nya boleh membantu untuk preserve kawasan pelancongan dalam masa sama memeritkan pekerjaan. Jangan kita merit dengan rakyat duit semata-mata. Bila kita merit duit semata-mata, tu jadi isu. Contohnya, Gold Card. Bukan Gold Card, BKKS, bantuan Sarawak lah untuk orang muda. Dikatakan ada ramai komplain kini tu, bantuan nasi dapat.
Ada kami komplain bantuan nasi dapat kepada adanya. Jadi daripada lulus. Tapi bila bantuan datang, masa kepada bantuan, set dah. Jadi benda-benda macam tu yang kita nak padah kepada rakyat. Sebenarnya, ada lebih bagus lagi alternatif kepada bantuannya. Persoalannya, pembangkang tu, apa diberinya? Apa alternatifnya? So, sit down dengan think tank kita orang. Bincang dengan think tank kita orang. Discuss dengan think tank kita orang. So, what is the manifesto? Pilihan raya si lama lagi. Mungkin kita kelakar hal pilihan raya. Mungkin September tu pilihan raya. Si lama lagi pilihan raya. Paling awal September, paling akhir Julai 2021. We are talking about months away. And round the corner, pilihan raya akan berlaku. Question is, siapa? Apa alternatif? Apa plan kita? So, what's the solution kepada persoalan-persoalan tu? Yalah, kita nganuk adanya. Oh, hospital kita sedar, masalah di lawas tu sedar hospital, masalah di Sibu kekurangan hospital, masalah di kawasan pedalaman sedar hospital sedar air. Okay, fine. So, what's the solution? What is the solution? So, come up with the solution. Example. Now, paling mudah kami padang kita adalah manifesto kepada rakyat Sarawak sebenarnya. Macam ni kita nak mengembalikan hak minyak, hak ya semua ya kayangan, ya cerita-cerita kayangan. Hak minyak royalty MA 63 lah, 20%, 5% lah, SST lah. Ya orang kampung si faham cerita ya. Orang kampung faham satu perkara aja. Aku kini tu umur dah 40, dah 30. Anak dah 5-6 orang bertetek kata orang anak. Tapi bila anak aku dah ada bini. Aku dah umur ke datuk. Tapi aku tanah pun sedar. Sebab apa aku sedar tanah? Selama tu aku kerja dengan orang. Bila aku kerja dengan orang, aku gaji aku sedar berselip. Bila aku sedar selip gaji, aku mampu nak beli rumah. Dalam hal ke datuk, apa solution pembangkang kepada orang-orang yang sedar selip gaji tapi perlukan tanah? Kita nyebut negeri kita tu sebagai tanah airku. Tanah sedar, air pun sedar. Tanah sedar, air pun sedar. Nah, ini disebut tanah airku. Ada orang kelak, orang bukannya pendatang asing, orang Sarawak. Macak rumah atas tanah orang lain. Tanah kerajaan. Kerana apa? Si mampu nak dapatkan tanah. Jadi sebagai pemimpin, mun kami lah jadi pemimpin, kami madah. Benda yang kami orang akan fikirkan adalah kami akan ngubal polisi dasar tanah negeri. Polisi dasar tanah negeri. Daripada segi pemberian tanah kepada penduduk asal negeri Sarawak. Terutama mereka yang berpendapatan dan bergaji sekian. Yang sedar kerja tetap. Kami akan mula kedaya. Kami akan mula satu skim by which penduduk Sarawak yang berkeluarga tetapi ada pekerjaan tapi si bergaji tetap. Contohnya sedar selip gaji yang kerja kebun dan sebagainya. Kita pola satu plan untuk memastikan dia ada kawasan, dia boleh diam dan they can call that land as their own. Dia boleh dapat diam di sia dan dia boleh wariskan kepada anaknya, cuma dia boleh jual. Boleh pula. Kita pernah mula. Zaman Tun Rahman pernah mula. Tanah yang kami diam gini tu, kami orang boleh wariskan, tapi kami orang boleh jual. Tanah lot. Kena boleh pula kedaya. Kena boleh mula. Kami nyebut tadi, luas tanah Sarawak tu terlalu luas. Sama luas dengan Semenanjung, malah lebih luas lagi daripada Semenanjung. Tetapi penduduk kita 2.6 juta aja. Ambil rasa Lembah Kelang pun lebih kurang dalam KL aja 2 juta. KL 1 juta lebih lah, masuk orang datang semua 2 juta. KL 2 juta. Sama kami dengan penduduk Sarawak. Si mampukah? Tok Si nak menyediakan rumah kos rendah, pola flat. Kita mula flat dengan orang miskin. Habis orang kaya beri beratus ribu ekar. Orang kaya dia berinya beratus ribu ekar. Toll free, si bayar-bayar apa? Oh, kerananya mula industri. Habis orang miskin, diberi rumah flat. Rumah flat pun, ya Allah kami nangga. Kesian kami nangga. Nolong kawan kami pindah raya. Rumah flat, si rupa rumah. Si, kita bukan merendahkan usaha kerajaan, pihak berkuasa tempatan, beri rumah flat. Bagus. Tapi bagi kami, lagi banyak alternatif yang kita boleh mula daripada ya. Kena, bilanya ada rumah, nya ada si bingung lagi hal ya. Nya cuma bila bingung macam ni meningkatkan produktiviti kerjanya. Macam ni nya nak meningkatkan produktiviti kerjanya. Dan cycle ekonomi di dalam negeri tu semuanya bergantung kepada pembelian, beli, jual beli. Bila kita purchase something, beli sesuatu, ada kuasa beli,
maka kuasa beli kelak akan memberikan pulangan bagus kepada rakyat, kepada negeri dan juga kepada negara. Kami memberi contoh paling senang lah. Mungkin tak orang ingat Satok mari. Kan? Benteng Satok di belah Satok. Di rah bangunan Satok yang dah dipindahkan ke Kubah Ria kini tu. Kena masanya maju. Kena bila di Kubah Ria kita macam pandang jarak, pandang terukur kita pada. Bezanya di belah Satok nun, kuasa beli ada banyak pada Cina. Di kawasan Kuching Selatan, kita boleh nafikan bahawa dak belah Cina, orang Melayu pun ada di Malaysia, dia ada kuasa beli. Bila dipindahkan ke sebelah Kuching Utara tu, di sebelah Kubah Ria, kuasa beli kurang. Bukan mana saya dah, kurang. Antara yang pernah berjual di Siar Marik, di Kubah Ria lama, adik ipar kami pun. Yang badah mun bukan Kubah Ria lama, di Satok lama. Mun dijual di Satok, tanya badah, nang bang, ibu cerita. Bapak kami pergi ke haji sebab jual ikan terubuk saja. Jual ikan terubuk panggang. Dapat pergi haji. Kini tu katanya madah. Jangan kata nak pergi haji. Nak maya sewa tapak pun belum tentu lepas. Kuasa beli. That is why. Kenanya pindah ke Sia. Ya kita tanyalah dengan pemimpinnya pun. Kena dipindah ke tempat dia. Kena Satok ini tu saya ada apa kosong. Kacak-kacak. Kami pergi ke London. Di London, kami baca artikel tentang Sarawak. Mun pergi ke Kuching, mesti pergi ke Pasar Satok. Sampai ke London. Sampai ke Paris, benda yang disebut. Di kawasan Satok. Ya. Jadi, akhirnya kami ada alternatif. Parti Pembangkang pun alternatif apa? Kita kelakar hal calon. Okey, hal calon lah. Antak tak orang lah hal calon. Tetapi, mun calon yang nak kelakar tentang apa? Apa alternatifnya nak kelakar? Apa polisinya nak kelakar? Apa manifestonya nak sampaikan? So, persoalan-persoalan ni perlu kita tahu, insyaAllah. Okay? So, ya ajak daripada kami malam tu Bahasa Sarawak. 10.30 kita akan berjumpa dan kita akan kelakar tentang hal isu nasional. Selamat malam. Terima kasih. Kita jumpa lagi dan sampaikanlah, sebarkan apa yang kami sampai tu. Download, hantarkan kepada kawan-kawan. InsyaAllah follow kami di Iswadi Morning Official. Like page kami. Kemudian di YouTube, Iswadi Morning Official di YouTube kami. Kita Bina Negara pun pada YouTube kami ada video-video untuk semua insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.